رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan lagi taufiq, iaitu kemudahan. Allah memudahkan kita untuk kita datang ke rumah Allah ini bagi menunaikan tanggungjawab kita. Moga-moga keazaman kita untuk melazimi hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan istiqamah kepada kita, insya-Allah. Kerana untuk mendapatkan istiqamah ini bukanlah mudah. Istiqamah ini perlu ada mujahadah. Mujahadah ini bermaksud ada kesungguhan, ada tindakan, ada keazaman. Tak boleh sekadar kita berangan-angan, ataupun ada masa kita semangat, ada masa kita tidak semangat. Kadang-kadang kita hadir, kadang-kadang kita tidak hadir. Jadi kita tidak mahu begitu. Kerana untuk mendapatkan istiqamah, Allah akan bagi kepada orang yang bermujahadah. Antara kebaikan yang akan kita dapat, manfaat yang besar bagi orang Islam ini adalah apabila kita ini ada satu budaya yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban sebenarnya. Satu perkara yang wajib, bukan pilihan kepada kita. Dan ilmu yang saya maksudkan itu adalah ilmu agama. Ilmu dunia kita telah melaluinya secara formal sejak kita berada di sekolah, sehinggalah kita habis belajar di universiti, sehinggalah kita bekerja. Ada setengah orang merasakan bahawa proses menadah ilmu, menuntut ilmu itu hanya berlaku ketika pendidikan formal itu sahaja. Tetapi sebagai orang Islam, kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini ada satu sifat, yang mana sifat itu memang ada kepada kita, iaitu kita mudah untuk lupa dan lalai. Jadi kehadiran kita dalam majlis-majlis ilmu ini adalah sebenarnya untuk diperingatkan semula atas perkara-perkara yang pernah kita belajar dulu. Dan moga-moga kehadiran kita juga merupakan satu proses mujahadah kita untuk mendapatkan istiqamah, insya-Allah. Sebelum saya pergi kepada ayat yang akan saya huraikan pada malam ini, saya ingin menyebutkan satu hadis. Hadis itu menyatakan tentang 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Hadis ini daripada Amr bin Maimun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam
setelah memberikan nasihat kepada seorang pemuda, Nabi menasihati pemuda itu dengan mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Yang pertama, Nabi mengatakan syababaka qabla haramik. Muda kamu sebelum datangnya tua kamu. Itu yang pertama. Kenapa dikatakan rebutlah waktu muda sebelum datang waktu tua? Waktu muda ini adalah proses yang sangat penting untuk seseorang itu. Pada hari tuanya, dia menggambarkan hari tuanya bagaimana. Kalau daripada waktu muda dia dah jadi orang yang melazimi masjid, melazimi kuliah, itu menggambarkan hari tua dia yang cerah, insya-Allah. Maksudnya kalau dia kaki masjid, maka insya-Allah dia akan sampai ke tua, dia akan datang ke masjid. Maka sebab itu Nabi kata rebutlah waktu muda itu. Itu antara perkara yang kita anggap sebagai kelebihan. Banyak lagi kelebihan waktu muda ini, terutama yang berkaitan dengan intelektual. Maksudnya kalau pemuda yang belajar pada waktu muda, dia lebih tajam lagi pemikirannya, lebih mudah lagi untuk dia menerima ilmu. Jadi kita perlu kempen lah, supaya dalam surau kita ini kita boleh nampak juga orang-orang muda. Okey, supaya mereka ni nanti yang akan menjadi antara orang yang hadir ke surau ini sehinggalah mereka tua nanti. Dan yang kedua, wasihhataka qabla saqam. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Masa tengah sihat, inilah peluang untuk kita beramal, untuk kita buat apa yang perlu, okay, untuk akhirat kita. Wa faraghaka qabla syughlik. Kelapangan kamu sebelum kesibukan kamu. Tengah lapang, kita datanglah. Kelazimannya manusia bekerja pada waktu siang. Malam kita ada waktu lapang, maka penuhilah waktu malam itu dengan perkara-perkara yang seperti ini, insya-Allah. Wa ghinaka qabla faqri. Kaya kamu sebelum fakir. Kita ada kekayaan, gunakanlah kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ini yang paling penting, dia adalah pemutus kepada semua yang saya sebutkan tadi, yang 4 perkara tadi. Wa hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum mati kamu. Tengah hidup ini kita boleh berusaha, bermujahadah, buatlah apa-apa yang patut untuk akhirat kita. Bila tibanya kematian, tidak ada lagi peluang kedua kepada kita. Walaupun di dalam Al-Quran ada sebut orang kafir bila dia dah nampak tempatnya adalah neraka, maka dia merasa takut dan menyesal. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali sehari pun tak apa wahai Allah, hidupkanlah aku. Allah tak bagi canda. Okey, setelah kematian kita tidak ada peluang lagi untuk beramal. Jadi sementara kita masih lagi Allah rezekikan umur, kita bermujahadah dan berusaha untuk meningkatkan amalan kita, insya-Allah. Pesanan untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan. Ayat yang saya bawa pada malam ini, akan saya bincangkan pada malam ini, adalah berkaitan dengan tajuk, bukan nak cerita pasal neraka secara mendalam, tetapi kita cerita kewajipan kita untuk menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jika nak berbicara tentang neraka, perbahasannya adalah panjang, memerlukan beberapa sesi.
Okey, sebab kita perlu membincangkan ini secara detail. Jadi pada malam ini saya membawa kepada asas dia, iaitu kewajipan kepada orang Islam menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah, bukan dirinya sahaja tetapi ahli keluarganya. Perintah ini Allah nyatakan di dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini ada beberapa perkara yang akan dihuraikan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat Al-Quran ada ungkapan yang seperti ini. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah yang kedua, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Yang itu memberikan tujuan yang berbeza-beza. Antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang seperti ini adalah, yang pertama, Allah nak ambil perhatian orang-orang yang beriman. Kerana di dalam dunia ini ada juga orang yang tidak beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala khususkan perintah ini kepada orang yang beriman dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan yang paling lembut, yang paling sopan. Allah Subhanahu wa taala, saya boleh simpulkan, memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Cuma mungkin kita tidak rasa sebab kita orang Melayu. Kalau orang panggil kita abang dengan suara yang lembut, kita rasa orang ni suka kat kita. Okey, contoh kita panggil anak kita abang, berbeza dengan kita panggil anak kita abang. Berbeza. Anak tak rasa abang tu satu benda, satu panggilan yang ada pujuk rayu di situ. Tapi kalau anak kita buat perangai, dia tengah syok, contoh dia berlari-lari, kita panggil abang, dia akan terus berhenti. Dia akan memandang kita. Kerana kita panggil dia dengan kasih sayang, kita nak pujuk dia. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya perumpamaan tadi tidak sama dengan apa yang saya nak bagi tahu, bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih lagi sayangnya kepada kita. Sebab tu dia panggil banyak kali di dalam Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran, faham Al-Quran, dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala selalu berkomunikasi dengan orang yang beriman. Antara yang dinyatakan oleh ulama mufassirin, jika ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita sebagai orang yang beriman, maka kita kena ambil nota, kita kena ambil perhatian bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu menyampaikan mesej penting kepada kita yang merupakan perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jumpa ya ayyuhalladzina amanu, bukalah juga dia punya makna dia. Kita tengok apakah perintah Allah di situ ataupun perintah yang merupakan larangan Allah kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu. Kalau di dalam bahasa Arab, qu ini ditujukan kepada ramai, bukan ditujukan kepada seorang.
Kalau tadi wahai orang-orang yang beriman juga ditujukan kepada ramai. Jadi perintah ini kepada semua orang beriman. Peliharalah, peliharalah anfusakum, diri-diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Dua perkara yang kita perlu selamatkan. Pertama, diri kita sendiri, dan kedua, tugas kita juga menyelamatkan ahli keluarga kita daripada apa? Nara, api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disebut dalam Al-Quran nar, jahannam, azab, itu adalah ungkapan-ungkapan yang menakutkan sebenarnya. Kerana kalau kita belajar secara mendalam tentang neraka itu sifatnya hidup. Sifat yang lain sangat dalam, sehingga satu hari Nabi SAW ketika dia bersama dengan para sahabat, tiba-tiba ada bunyi hentaman yang kuat. Kemudian para sahabat mendengar bunyi itu. Nabi melihat reaksi sahabat bila mendengar bunyi hentaman yang kuat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu apakah bunyi itu? Maka para sahabat, mereka ketika itu tidak ada jawapan, dan mereka menyerahkan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi mengatakan, itulah batu yang dicampakkan ke dalam dasar neraka 70 tahun yang lalu, dan pada ketika inilah, bunyi itulah yang menunjukkan batu itu baru sampai ke dasar neraka. Tuan-tuan bayangkan, selama 70 tahun batu itu dalam perjalanannya menuju ke dasar neraka. Dan setelah 70 tahun, batu itu baru tiba mendarat di dasar neraka. Itu sifat neraka yang sangat dalam. Agak-agak kalau kita masuk, ataupun manusia yang dihukum, diazab di dalam neraka, tidak ada harapan lagi untuk dia lari daripada hukuman itu. Sebab dalamnya neraka itu tidak memungkinkan manusia untuk keluar daripadanya. Kalau kita dengar cerita pasal neraka, tuan-tuan, tak tidur malam sebenarnya. Kalau ada kesempatan, tuan-tuan carilah buku-buku, artikel-artikel yang boleh memberikan maklumat berkenaan dengan neraka. Jadi di dalam ayat ini, bagaimana cara untuk kita menjaga ahli keluarga, menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Qatadah rahimahullah, dia telah menyatakan ada, secara umumnya kita memerintahkan ataupun menjadikan diri kita orang yang bertakwa, iaitu kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalam masa yang sama, kita juga menyuruh semua ahli keluarga, tanggungan kita, termasuklah para ulama menafsirkan, termasuklah tukang gaji yang ada dalam rumah kita, adalah juga di bawah tanggungjawab kita, ataupun sesiapa yang di bawah tanggungan kita, termasuk anak angkat, di bawah tanggungjawab kita. Mungkin ada adik-beradik kita di bawah tanggungjawab kita. Siapa yang tinggal dalam rumah kita, kita kena suruh. Kita tak boleh berlepas tangan. Dan bagaimana kita nak selamatkan tu? Adakah kita suruh sahaja? Dia ada 3 perkara yang Qatadah katakan. Yang pertama, kita kena pastikan ahli keluarga, pastikan diri kita, ahli keluarga kita mengikut segala peraturan Allah, segala syariat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena bagi tahu tadi, awareness, kita kena bagi kesedaran kepada mereka tadi tentang peraturan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu, kita hantar mereka ke sekolah.
Dan memang kita wajib hantar anak ke sekolah. Kalau kita dah hantar anak ke sekolah, kita kena pastikan apa yang anak kita input yang dia dapat di sekolah. Kalau tak cukup, kita kena usahakan untuk ditambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena melaksanakan. Kita telah memberikan kesedaran, awareness, kita kena laksanakan. Pastikan kalau kata solat, semua ahli keluarga kita solat. Perintah mereka, suruh. Kemudian kita kena bantu mereka. Itu yang ketiga, kita kena membantu mereka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Cara yang mudah, kalau di rumah, contoh kalau ada selepas salat kita mahu mengajar anak kita membaca Al-Quran, kita bantu anak kita untuk membaca Al-Quran dengan kita menghilangkan segala gangguan yang ada. Kalau handphone itu mengganggu ketumpuan anak kita, maka kita minta di-off-kan handphone. Kalau TV itu mengganggu anak kita, maka kita minta sama ada sesi itu dibuat di bilik khas ataupun ditutup TV itu sementara waktu sehinggalah selesai anak kita mengaji. Maksudnya kena bantu, bukan setakat suruh. Bukan setakat suruh. Dia ada 3 elemen. Tadi kita bagikan kesedaran tentang peraturan syariat, cara nak solat, baca Quran dan sebagainya, kita kena bagi. Kedua, kita kena disiplinkan mereka dengan kita suruh. Ketiga, kita kena bantu supaya suasana itu mendorong mereka untuk melakukan amalan, melakukan ibadat. Kemudian Nabi SAW menyatakan di dalam hadisnya tentang cara bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita salat. Hadis ini masyhur, tuan-tuan dah biasa dengar. Saya bacakan matan dia. Muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak-anak kamu dengan salat. Wa hum abna'u 7 sinin. Pada umur mereka 7 tahun. Kita perintahkan anak kita salat. Pada umur 7 tahun kita perintahkan, kita suruh sungguh-sungguh. Maksudnya dia ada tempoh jarak dia yang kita boleh suruh itu sehingga umur dia 9 tahun. 7, 8, 9. Ada 3 tahun waktu untuk kita memberikan kesedaran kepada anak kecil kita tentang solat. Yang ini pendidikan yang awal, pendidikan pertama yang perlu kita beri kepada anak kita yang berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Boleh tak pukul? Nabi tak anjurkan pada 3 peringkat umur ini untuk kita pukul dia. Nabi suruh kita ingatkan dia, ajak dia dengan kasih sayang supaya anak-anak ini lunak hati mereka. Kenapa bermula 7 tahun? Kerana ketika inilah mereka sudah pandai membezakan, ataupun kita kata mereka sudah berada di dalam umur mumayyiz. Mereka membezakan, dapat membezakan antara yang baik, antara yang buruk. Jadi kita kena usahakan dalam tempoh 3 tahun ini. Adakah cukup hanya kita menyuruh mereka salat? Sekiranya mereka tidak dapat menunaikan salat dengan sempurna kerana kemahiran mereka membaca Al-Quran itu kurang, maka dalam tempoh 3 tahun ini juga si ayah wajib untuk memastikan anak-anak itu celik Al-Quran. Kerana di dalam salat Al-Fatihah itu adalah wajib. Tapi takkanlah selama-lamanya dia nak baca Al-Fatihah saja. Kalau salat yang sempurna, kita lakukan yang rukun dan juga yang sunat.
Dan yang bacaan-bacaan yang lain, kalau dia tidak pandai membaca Al-Quran, bagaimana dia nak membaca doa-doa yang ada di dalam solat? Jadi kita kena pastikan suruh solat, dalam masa yang sama kita ajar juga mereka supaya mereka dapat membaca Al-Quran, antaranya lah. Itu yang dimaksudkan tadi oleh Qatadah tentang 3 perkara tadi. Dan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka, bukan dengan pukulan yang mencederakan, pada umur mereka 10 tahun. 10 tahun kita boleh start pukul mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur antara anak lelaki dan anak perempuan. Jadi itu adalah perintah yang Nabi berikan kepada ketua keluarga. Pastikan di dalam rumah anak-anak kita dah ada kesedaran tentang solat, dah pandai baca apa-apa bacaan yang bersifat qauli, qalbi, fi'li, semua itu telah diselesaikan. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Ini rentetan daripada neraka tadi. Allah sifatkan pula neraka. Allah memberitahu kepada kita bahan api daripada kepada neraka itu, supaya neraka itu boleh membakar, boleh mengeluarkan api yang membakar manusia dengan begitu dahsyat. Apakah bahan bakarnya? Disebutkan dalam Quran ini yang bahan bakarnya adalah an-nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Dan ada ulama tafsir yang menafsirkan batu di situ adalah merujuk kepada batu-batu berhala yang disembah di muka bumi. Itu adalah pandangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian 'alaiha malaikatun ghilazun shidad, di atasnya. Tadi saya ada bagi tahu neraka ini sifatnya sangat dalam. Di atasnya ada malaikatun ghilazun shidad, ada malaikat ghilaz. Malaikat ini, personality malaikat ini adalah sangat kasar, sangat keras. Tak ada, orang kata, hati kering. Dia telah diprogramkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang paling menakutkan. Disebut malaikat yang melakukan siksaan kepada ahli neraka adalah Az-Zabaniyah. Seorang ulama As-Samarqandi, Abu Lais As-Samarqandi, mengatakan kenapa dinamakan Az-Zabaniyah, malaikat yang menyeksa ahli neraka ni. Ahli neraka ni tuan-tuan bukan manusia saja. Ahli neraka kita ada 2 makhluk, 3 makhluk. Pertama manusia, kedua jin, dan yang ketiga penghuni tetap neraka dan memang telah diputuskan masuk neraka, iaitu iblis dan tentera-tenteranya daripada jin, iaitu syaitan. Itu adalah penghuni neraka. Jadi kembali kepada Zabaniyah, dinamakan Az-Zabaniyah kerana malaikat ini disifatkan dia bekerja dengan kaki, seperti mana kita sebagai manusia bekerja dengan tangan. Kalau kita manusia nak menumbuk orang pun kita menggunakan tangan. Kita mengambil benda menggunakan tangan. Malaikat ini dia melayan ahli neraka dengan kaki dia. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau dia sepak kita, dia terajang kita, dia bukan angkat,
menggunakan kaki. Kalau kaki ni dia tak boleh nak angkat, guna kaki. Kalau manusia yang kuat belasah seseorang yang lain, kadang-kadang kita tengok lembik juga. Cuba bayangkan malaikat yang Allah jadikan. Makhluk ini adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Makhluk yang besar, yang paling besar, menyeksa manusia. Bayangkanlah tuan-tuan. Jadi itu yang berkaitan dengan malaikat. Ada yang menyebut malaikat Malik dan sebagainya. Tapi yang itu saya tak ada maklumat yang lengkap lah berkenaan dengan malaikat Malik. Saya hanya boleh sebutkan Az-Zabaniyah secara ringkas. Kemudian sifat malaikat ini disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ini tidak pernah menderhakai, menidakkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat ini, malaikat Az-Zabaniyah ini, mereka melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syaukani mengatakan mereka tidak akan pernah terlewat daripada waktunya. Mereka tidak pernah menangguhkan dari sudut waktu. Allah perintahkan sekarang. Jadi itu sifat malaikat yang Allah ciptakan untuk menyeksa manusia, penghuni neraka yang lain. Mungkin saya boleh berkongsi lagi untuk kita lebih berkenalan dengan neraka yang telah Allah sediakan sebenarnya. Telah siap sedia dah sebenarnya neraka ini. Antara ayat yang menyebut berkenaan dengan neraka secara detail adalah di dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 11. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila manusia ataupun ahli neraka ini dilemparkan ke dalam neraka, neraka ini akan menjerit-jerit, akan berteriak dan akan aktif mendidih. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, ahli neraka itu sendiri mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu dalam keadaan yang menggelegar. Kita bayangkan tadi neraka dalam, manusia ahli neraka mereka akan terus dicampak. Dia tidak diletakkan, tetapi dicampakkan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran disebut ahli neraka dicampak dalam ketinggian yang saya sebut tadi. Kedalaman neraka 70 tahun, batu yang dilemparkan baru sampai ke dasar. Kemudian neraka juga disifatkan sebagai makhluk yang marah bila dia melaksanakan tugas dia. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran kerana marah yang teramat sangat. Al-ghaiz, marah yang teramat-amat, yang tidak dapat digambarkan. Kita tengok gunung berapi, apabila dia meletus, setakat yang kita tengok dekat Malaysia ni tak ada lah. Kat mana kita tengok? Mungkin kita tengok dalam YouTube ataupun di dalam TV. Lahar gunung berapi yang kita tengok di dalam TV itu pun telah menyebabkan kita rasa takut yang amat sangat. Cuba kita bayangkan, disifatkan api dunia adalah merupakan api yang telah dibasuh dengan 7 lautan.
api yang telah dibasuh dengan 7 lautan. Yang paling panas yang kita tengok adalah api gunung Merapi. Kita tengok memang dahsyatlah api tu. Tetapi api neraka lagi panas, tak dapat digambarkan. Kemudian orang yang dicampakkan ke dalam neraka, dia bukan sahaja diseksa dalam bentuk fizikal, tetapi dia juga diseksa dalam bentuk mental. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalam neraka, para malaikat akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, adakah masa kamu di dunia dulu tidak pernah ada orang, iaitu Rasul, yang memberikan peringatan kepada kamu? Setiap kali dilemparkan soalan yang sama, yang mana orang yang ditanya itu dah tahu jawapannya. Takkan dia nak jawab kepada malaikat berkali-kali? Bermakna di situ itu adalah soalan yang merupakan seksaan kepada mental. Kerana soalan itu menyebabkan ahli neraka itu merasa menyesal yang teramat dalam. Kenapa ketika di dunia dulu aku tidak bersungguh-sungguh beramal untuk menambahkan amalan? Dan soalan itu diajukan kepada aku ketika aku telah diseksa. Ditanya lagi.
لا إله إلا الله محمد رسول الله وتتام الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته. Seterusnya di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan terutamanya orang kafir dan juga ahli-ahli neraka yang lain. Mereka sangat-sangat menyesal. Sesama mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sesama mereka mengatakan, sekiranya kita mendengar atau memikirkan peringatan yang telah dibawa oleh Nabi yang datang kepada kita, tentulah kita tidak termasuk daripada penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Penyesalan itu setiap waktu kepada ahli neraka. Kemudian akhirnya ahli neraka mereka mengakui kesalahan mereka, terutamanya orang kafir. Ketika para nabi datang kepada mereka, mereka tidak mempercayai tentang wujudnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek-ngejek, memperolok-olokkan para nabi dan para rasul. Tetapi pada hari mereka telah diseksa, maka di situ pada ayat yang ke-11, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan perintah Allah, kembali balik kepada perintah Allah dalam surah At-Tahrim tadi, ayat 6 tadi, Allah memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah macam kita telah mendapat, seolah macam kalau anak kita menghadapi peperiksaan besar, contoh peperiksaan SPM, seolah-olah macam dia telah dapat soalan bocor, dah ada jawapannya. Jadi kalau kita nak umpamakan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dah bocorkan dah semua perihal-perihal yang membolehkan seseorang manusia itu menjadi ahli syurga dan menjadi ahli yang menyebabkan dia menjadi ahli neraka. Jadi dia bergantung kepada kita lah pula, bagaimana kita nak membawa diri kita, kita nak mengarahkan kehidupan kita. Keputusan itu adalah di tangan kita. Kerana apa? Apabila kita sentiasa mengaudit diri kita, bermuhasabah diri tentang kehidupan kita, setiap masa kita bermuhasabah, maka itu adalah langkah yang terbaik, supaya nanti apabila kita tidak berpeluang, contoh kalau kita sakit, maka di situ kita dah, kehidupan kita dah penuh dengan beramal. Dalam hadis ada menyebutkan, kalau seseorang itu dia melazimi dengan ibadah, contoh dia datang ke masjid untuk salat berjamaah setiap waktu tanpa gagal dalam kehidupan dia, tiba pada satu masa dia sakit, dan sakit itu menghalang dia daripada datang melazimi salat jamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala yang sama. Kerana ketidakmampuan dia pergi ke masjid itu adalah kerana sakit yang sedang dialaminya. Tapi dengan syarat dia kena mesti istiqamah. Itu antara kelebihan istiqamah. Istiqamah daripada awal lagi. Kalau dia tidak istiqamah, maka dia tidak akan dapat kelebihan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita nak beramal, janganlah ikut-ikut orang. Kita beramal,
kita kena tahu, ada ilmu tentang apa yang kita sedang lakukan. Jangan ikut-ikut orang sahaja. Kalau sekarang ni yang paling penting sekali adalah solat kita lah. Kita solat, kita pastikan apa yang kita baca di dalam solat kita masuk maknanya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, supaya apa yang kita faham daripada bacaan salat itu ibaratnya kita sedang, salat itu dari sudut bahasa dia bermaksud doa. Memang ada banyak lafaz doa. Selain daripada lafaz doa, dalam doa istiftah kita ada melafazkan iqrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untukmu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam suratul Fatihah kita ada berdoa. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita ada doa di situ, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita ada doa di situ. Dan kita lanjutkan doa, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan yang kamu murkai ke atas mereka. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub di situ ditafsirkan sebagai Yahudi, golongan Yahudi, dan ad-dallin ditafsirkan sebagai golongan Nasrani. Maka dengan saya menyebutkan poin itu, maka saya ingin mengulang sekali lagi, kita bertanggungjawab. Pertama, kalau kita tidak ada ahli keluarga, maka kita bertanggungjawab dengan diri kita terlebih dahulu. Mungkin sekarang ni ada para jamaah yang tinggal dia dan pasangan dia sahaja. So kita jagalah diri kita dengan sebaiknya. Sebab dah dalam rumah tu tak ada lagi tanggungan kita. Mungkin anak-anak kita sudah besar, mereka sudah dewasa, sudah berkahwin, sudah ada keluarga. So kita dah habis tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita. Maka bersungguh-sungguh kita jaga diri kita. Kalau masih lagi ada anak-anak ataupun tanggungan di bawah tanggungjawab kita, maka berusahalah sehabis yang baik. Sebab kita tidak pasti umur kita setakat mana mampu untuk kita berusaha. Kita nak mengubah anak kita, kadang-kadang kesedaran itu datang lewat. Mungkin kita pun datang lewat kesedaran tu. Tetapi berusahalah supaya nanti bila di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bila ingin dipertanggungjawabkan kepada kita, kita telah memberitahu kepada Allah bahawa kita telah melakukan yang terbaik. Supaya kita ada usaha yang boleh kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti bila dibentangkan amalan kepada kita, kita tidak boleh memberikan apa-apa hujah pun. Maksud saya bukanlah nanti kita boleh berhujah dengan senang lain. Maksud saya, biarlah apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada amalan kita itu menjadi hujah. Menjadi hujah kepada kita, walaupun kita tidak dapat berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar ini. Mungkin di lain masa kita boleh berpeluang duduk berkuliah insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.